Assalamualaikum, selamat malam. Bersua menerusi Ruang Bicara, saya Wan Syahrina dan anda sedang menonton siaran Bernama TV. Jangan lupa anda juga boleh mengikuti siaran kami secara langsung di Facebook Live Bernama TV dan juga YouTube Live Streaming Bernama TV. Baik, hari ini istimewa sebenarnya kerana episod malam ini ialah episod sulung dalam Ruang Bicara, siri khas bersama-sama dengan Jaringan Pendidikan Keuangan ataupun FEN. Dan malam ini tentu saja kita ingin bercakap terlebih dahulu tentang Jaringan Pendidikan Keuangan ataupun FEN ini atau Financial Education Network yang ditubuhkan sebagai platform antara agensi untuk memperkasakan lagi impak inisiatif pendidikan keuangan dan sekaligus juga melahirkan generasi ataupun rakyat Malaysia yang lebih celik keuangan. Dan ini yang kita akan berikan tumpuan. FEN juga diterajui oleh Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia bersama-sama dengan agensi-agensi anggota yang lain. Dan untuk bercakap dengan lebih fasih, lebih pakar tentang ini, saya ada dua tetamu bersama-sama dengan saya. Saya ingin ucapkan selamat datang kepada pertamanya Datin Arlina Arif, Pengarah Jabatan Link dan Pejabat BNM Bank Negara Malaysia. Apa khabar Datin? Khabar baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak bernama atas jemputan kepada kami hari ini dan untuk kami berkongsi maklumat mengenai FEN. Betul. Terima kasih juga untuk Datin kerana sudi hadir dan juga Encik Jawahar Ali Amir Ali merupakan Timbalan Pengurus Besar Pejabat Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Terima kasih Cik Jawahar kerana bersama-sama kami, sebab kalau tidak sukar juga kita nak terangkan bagi mereka yang mungkin bukan mahir dan arif tentang ini, jadi kena dengar daripada orang-orang yang pakar lah. Mungkin pertama sekali kita nak kena minta Datin buka dulu ataupun memberikan introduksi terlebih dahulu kepada apa yang kita nak bawa dalam 7 episod sebenarnya, termasuk episod malam ini, Ruang Bicara bersama dengan Jaringan Pendidikan Keuangan. Jadi mula-mula sekali nak memahami apa dia Jaringan Pendidikan Keuangan ataupun FEN, Financial Education Network ini sendiri, Datin. Okey. FEN ni adalah actually satu platform kolaborasi antara banyak agensi ya, dan matlamat kami adalah meningkatkan tahap celik keuangan di kalangan rakyat Malaysia. Dan melalui inisiatif-inisiatif yang sedia ada, dan inisiatif-inisiatif ni kami dah selaraskan dan kerjasama yang erat berada dalam FEN dan juga lebih tumpuan diberi kepada impact dan penilaian impact ni. Jadi FEN telah ditubuhkan dalam bulan November 2016 dan terdiri daripada 8 ahli, iaitu Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi, agensi kaunseling dan pengurusan kredit atau lebih dikenali sebagai AKPK, Perbadanan Insurans dan Deposit Malaysia PIDM, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan juga Permodalan Nasional Berhad PNB. Jika kita lihat seperti mana yang telah dikatakan tadi, gabungan ini mempunyai beberapa ahli, 8 ahli secara total, dan kesemua ahli ini masing-masing mempunyai dasar dan inisiatif masing-masing untuk mempertingkatkan kesejahteraan kewangan rakyat Malaysia, atau kalau dikatakan dalam bahasa Inggeris financial well-being, dan kesemua ahli-ahli ini juga masing-masing mempunyai menyumbang sumber dan juga kepakaran masing-masing untuk bekerjasama menyelaras untuk memacu inisiatif ini untuk mencapai matlamatnya. Jadi kita lihat gabungan ini juga, kita dapat ianya meliputi semua peringkat masyarakat, semua peringkat masyarakat, dan ianya dijangka akan memberikan impak yang maksimum untuk mencapai hasrat ini. Saya kira ia juga selaras dengan penggubalan strategi literasi keuangan kebangsaan 2019-2023 dan kalau boleh kita faham bagaimana sebenarnya kaitannya dan rasional ataupun matlamat penggubalan strategi ini, juga mungkin bagaimana ataupun FEN atau FEN ini orang kata accommodate apa yang dibawa oleh strategi kebangsaan. Ahli-ahli FEN banyak menjalankan kajian dan dalam kajian ini kami telah kenal pasti terdapat jurang literasi keuangan dan juga beberapa perkara yang membimbangkan tentang rakyat Malaysia. Antaranya ialah tahap pengetahuan mengenai kewangan, mengenai simpanan dan belanjawan,
kesediaan menghadapi peristiwa yang tidak dijangkakan dalam kehidupan dan juga perancangan untuk persaraan. Saya ingin quote dari kajian Bank Negara Malaysia pada tahun 2018. Kami mendapati bahawa 1 daripada 3 rakyat Malaysia merasakan mereka mempunyai pengetahuan keuangan yang sangat rendah, sangat cetek. 84% daripada mereka mendakwa mereka menyimpan secara tetap tetapi untuk jangka masa yang dekat. Maksudnya simpanan tersebut biasanya digunakan pada akhir bulan untuk menampung perbelanjaan harian. 52% merasa sukar untuk menyediakan RM1,000 Malaysia sekiranya ada kecemasan, dan juga hanya 24% dapat menampung perbelanjaan sara hidup untuk sekurang-kurangnya 3 bulan atau lebih sekiranya kehilangan sumber pendapatan. Jadi ini semua keadaan adalah yang agak merisaukan, membimbangkan. Okey. Dan adakah ia, kalau boleh kita tambah sikit, adakah ia selaras dengan keperluan ataupun kemahuan kita nak menjadi negara maju dan sebagainya, ataupun tidak sebenarnya, Datin? Memang betul. Ia kena selaras dengan matlamat dan agenda pembangunan negara juga. So kalau kata kita mempunyai masyarakat yang cetek dalam celik kewangan ni, jadi susahlah kita nak menampung perbelanjaan tiap-tiap hari, dan juga untuk macam mana kita nak berbelanja untuk meningkatkan kehidupan kita. Okey, dan Cik Jawahar, mungkin juga kalau boleh kita fahami sebenarnya kalau ada sebarang kajian dibuat oleh security oleh SC sendiri berkenaan dengan keperluan strategi literasi keuangan di global. Ya. Jika saya boleh tambah apa yang telah dikatakan oleh Datin tadi, kajian juga telah dibuat oleh KWSP pada tahun 2019 yang mana ianya telah menyarankan supaya simpanan asas seseorang pemegang akaun KWSP pada usia 55 tahun, simpanan asas yang disarankan adalah sejumlah 240,000. Sejumlah 240,000. Tetapi 68% daripada penyumbang tidak dapat memenuhi simpanan asas ini, 240,000 ini. 240,000 tidak dapat memenuhi, tidak ada. Tetapi jika kita lihat 240,000 ni pun, kalau kita bahagikanlah untuk tempoh 20 tahun. Okey. Daripada umur 55 sampai tempoh 20 tahun. 55 kita bersara sampai umur 75 kalau kita anggarkan. Kalau 240,000 tersebut hanya boleh memberikan seseorang itu mengeluarkan sejumlah RM1,000 sebulan. Okey. Dan kalau kita lihat kos sara hidup pada waktu ini untuk kita menyara perbelanjaan harian kita dengan RM1,000 sebulan adalah sesuatu yang amat mencabar. Amat mencabar dan amat sukar. Jadi itu adalah sesuatu yang kita kena ambil ikhtiarlah. Maksudnya apa yang kita cuba sampaikan di sini ialah bahawa kita harus ada tindak plan untuk persaraan. Ada plan untuk persaraan. Dan Suruhanjaya Security juga telah membuat kajian berhubung dengan pulangan pendapatan apabila seseorang itu membuat sebarang pelaburan. Dan menerusi kajian yang telah kami buat, ianya pelabur-pelabur dalam pasaran modal mengatakan bahawa pulangan sebanyak 12.4% itu adalah rendah. Jadi pelabur-pelabur mengharapkan untuk mendapat bila dia mau pelaburan itu mengharapkan supaya pulangan yang mereka terima itu adalah lebih daripada 12%. Tapi kalau kita lihat kalau kita lihat pulangan-pulangan seperti yang diberikan oleh contohnya ASB apa semuanya tu, ianya tidak memberikan pulangan lebih daripada 10% pun. Dan apa yang ini mengatakan ialah bahawa jika seseorang itu mengharapkan pulangan yang setinggi itu, maka mereka adalah lebih mudah untuk menjerumus atau melibatkan diri dalam skim-skim penipuan. Skim-skim penipuan Dan ini adalah sesuatu yang amat kami bimbangkanlah
ya, kami membimbangkan. Ya. Jadi kalau kita lihatlah, saya jika saya boleh sambunglah apa yang Datin katakan tadi berhubung dengan kenapa FAN ini ditubuhkan. Ya. FAN ini ditubuhkan, dia mempunyai dua matlamat, ya. Dua matlamat utama. Satu matlamat pertama ialah untuk meningkatkan literasi kewangan, itu kita sedia maklum. Tapi satu lagi ialah kita harus juga memupuk tabiat dan sikap yang bertanggungjawab dalam menguruskan kewangan, ya. Jika apa yang itu bermaksud ialah bukan saja kita kena tahu, ilmu sahaja tidak cukup, tapi kita juga harus ubah sikap kita, ya. Sebab kalau cakap pasal tahu, mungkin ramai orang yang dah tahu, dah biasa dengar, tapi buat tu susah sikit. Ya. Jadi apa yang kita cuba nak, apa yang kita buat is to make sure there is a change. Bukan saja daripada segi kefahaman, tapi juga perubahan sikap. Dan tumpuan strategi kebangsaan itu sendiri, Datin, kalau ada? Tumpuannya ialah supaya masyarakat Malaysia memperkasakan pengetahuan mengenai menyimpan, mengurus dan melindungi wang. Dan lagi satu, merancang dan memastikan masa depan yang mampan. Ya? Dan melindungi diri daripada skim penimbuan kewangan lah. Macam Cik Jawahar cakap tadi, sebab bila duit dahlah sikit, and then bila orang kata masuklah skim cepat kaya ni, kebanyakan orang nanti kami takutlah akan ditipu. Ya. So nak menguasai prinsip kewangan asas dan juga literasi kewangan ni merupakan kemahiran yang asas, ya, dan penting, especially dalam kehidupan kita sekarang dengan mengharungi COVID-19 dan ketidaktentuan yang ada pada masa kini lah. Jadi it's important for our literacy kewangan ni, we make sure that orang tahu apa nak buat. Yeah? Okey, maksudnya literasi keuangan ini bukan sekadar satu ilmu tambahan kepada kita, pengetahuan aksesori kepada kita, tapi sebenarnya cara untuk kita survive sebenarnya juga. Untuk survival kita sendiri setiap bulan, dan sebegitu penting sekali ia dinamakan. Kita nak bercakap tentang literasi kewangan lebih lanjut sebentar lagi, tapi sekarang kita berehat seketika, kembali semula menerusi Ruang Bicara seketika nanti. Kembali menerusi Ruang Bicara bersama Jaringan Pendidikan Keuangan FEN ataupun FAN, dan istimewa sebenarnya episod pertama malam ini saya bersama-sama dengan Datin Arlina Arif, Pengarah Jabatan Link dan Pejabat BNM Bank Negara Malaysia, dan juga Encik Jawahar Ali Amir Ali, Timbalan Pengurus Besar Pejabat Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Security Malaysia. Baik, Datin, kita sambung sedikit lagi apa yang kita dah sebut tadi, bercakap tentang tumpuan strategi kebangsaan ini, hala tujunya. Okey, kita ada 5 strategi utama, ya. Dan semua strategi utama ni dirumuskan dalam dokumen strategi kebangsaan yang boleh didapati dalam website FAN, iaitu www.fennetwork.com. www.fenetwork.my, sorry, bukan .com. .my. Begini naskahnya. Ini naskahnya. Inilah dia yang kita ada sebenarnya di meja kita ni. Macam ni lah rupanya Malaysia Strategi Literasi Kewangan Kebangsaan 2019-2023. Jadi boleh muat turun. Boleh lihat sebenarnya strategi yang ada. Senang nak tengok sebab ada infografik dan sebagainya, dan dah terus saja ikut subsection. Merancang untuk persaraan macam mana, kesediaan untuk situasi luar jangkaan macam mana, macam tu. Okey, ini sangat menarik. Dan kalau kita bercakap tentang strategi-strategi utama dan juga inisiatif FAN ini sendiri, mungkin Cik Jawahar ada yang nak boleh dikongsikan. Ya, jika saya boleh tambah lah apa yang telah dikatakan tadi, 5 strategi utama, dan ianya juga mengandungi 18 plan tindakan secara keseluruhan, dan ianya adalah meliputi segenap peringkat kehidupan, daripada sekolah hinggalah ke umur persaraan, jadi ianya is for all ages of life. No one is left behind. And then if nak add on, saya suka cakap maksudnya dari from cradle to grave. So dari buayan ke kubur,
everything is in this document. So kita boleh jika saya boleh bagi contoh lah kalau kita lihat strategi utama dan pelan tindakan pertama ialah menyemai nilai murni sejak usia muda. Itu adalah strategi pertama. Dan jika kita lihat strategi ini, salah satu pelan tindakannya adalah untuk memperluaskan elemen asas pendidikan dalam kurikulum sekolah. Daripada sekolah prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dan universiti dan sampai ke universiti. Ini adalah usaha ini akan lebih memberikan menumpukan kepada semua kumpulan sasaran kita. Kita lihat juga antara yang kita kongsikan strategi utama 1, 2, 3 disebut tadi, 4 dan juga 5 ialah mengumpul dan melindungi harta. Ini semua ada dalam strategi literasi kewangan kebangsaan 2019-2023. Dan kalau kita ingin bercakap tentang isu-isu keuangan yang memang dihadapi secara seriusnya oleh rakyat Malaysia pada masa kini, Datin. Okey, mungkin Cik Jawahar dulu. Isu-isu yang kita okey, kalau kita lihat waktu sekarang dengan ialah penularan wabak COVID-19 sekarang ini, berbagai isu yang telah dihadapi oleh rakyat Malaysia lah. Yang pertamanya ramai bagaimana kita nak mengendalikan atau menghadapi situasi-situasi seperti diberhentikan kerja. Itu adalah untuk orang, contohnya kalau orang yang berniaga itu punca pendapatan mereka sudah tidak ada. Itu adalah isu-isu yang kita harus tangani untuk waktu sekarang ni lah. Dan keduanya ialah bagaimanakah caranya untuk menguruskan sumber kewangan yang sedia ada. Sebab mungkin sekarang simpanan dah kurang, kurang pendapatan dengan apanya. Bila simpanan dah kurang, kita harus pandai mengurus pendapatan yang atau jumlah simpanan yang sedia ada. Dan ketiganya ialah untuk menguruskan hutang kita. Uruskan hutang kita bila terutamanya bila tempoh moratorium kita. Inilah nak disebut sebenarnya memang yang nyata itulah dia masalahnya, sebab kita dah bergantung dengan moratorium tu juga, lepas ni tiba-tiba dia dah tak ada. Kita nak kena mula balik. Nak sesuaikan diri tu macam mana, itu juga satu cabaran. Dan nasihat dia lah, jangan tunggu sampai dah ada masalah baru kita pergi jumpa. Kami sarankan supaya mereka yang menangguh pembayaran balik ni, moratorium ni, supaya kalau ada apa-apa isu, pergi jumpa bank. Dan berbincang dengan institusi kewangan masing-masing macam mana nak mengatasikan isu ni, masalah ni. Penyelesaiannya ada. Jadi tapi kena tampil ke institusi kewangan. So in other words, apa yang kami nak cakap kat sini is seek help early. Early tu maksudnya dari sekarang lah. Kalau sekarang kita pun dah kena pergi dulu. Jangan dah hujung-hujung nyawa tu bulan Oktober lah. Jangan tunggu Oktober. Jangan tunggu bulan Oktober. So kita sekarang kita tak bayar loan, tak bayar pinjaman. Jadi tak bayar bayaran balik pinjaman ni kita tak buat sekarang. Jadi duit tu kalau masih bekerja, adalah simpanan. So kalau kata janganlah simply berbelanja saja. Kita kena ingat bulan Oktober nanti kita kena start bayar balik loan. Tapi yang pada mereka yang mungkin ialah hilang pekerjaan ke, tak boleh bekerja dan mungkin susah nak dapat pendapatan selepas bulan Oktober, kami sarankan pergi berbincang dengan institusi keuangan. Kita boleh berbincang dengan bank sebenarnya. Boleh berbincang. Kalau ada apa-apa isu, saya juga sarankan telefon BNM Telelink. Dan nombornya ialah, biar saya tengok sekejap ya. Talian yang boleh kita gunalah. Hubungi 1-300-88-5465. Dan kami beroperasi dari hari Isnin ke Jumaat pada dari jam 9 pagi ke 5 petang. So kalau orang ramai ingin menghubungi, boleh menghubungi kami melalui nombor telefon tadi ataupun masuk kepada web link kami. Kami ada web e-link di https
telilink.bnm.gov.my. Ini tempat yang mana anda boleh mengadu kepada Bank Negara Malaysia kalau ada sebarang isu. Tapi sebelum tu, cuba selesaikan dulu dengan institusi kewangan kita. Okey. Satu lagi isu, Datin, semasa tempoh PKP ni Encik Jawahar, isu-isu penipuan. Kita tengok pelitup muka pun orang tipu. Apa lagi? Semua benda lah orang tipu, tambah-tambah masa-masa sekarang ni kita banyak beli dalam talian. Jadinya satu dilema juga dan satu masalah baru pula yang didepani oleh rakyat kita. Ya. Jika saya boleh katakan di situ bahawa itu adalah isu yang kita harus tangani sebab memang akan ada penipu-penipu di luar sana yang akan cuba mengambil kesempatan sebab sekarang ramai orang terdesak bila ramai orang terdesak mereka cuba mencari punca pendapatan yang lain dan mereka mungkin akan terjebak dengan skim-skim penipuan, skim-skim cepat kaya dan sebagainya. Di situlah pihak Suruhanjaya Security telah merumuskan satu formula satu formula yang kita panggil formula tipu TIPU T untuk tidak akan rugi, I indah kabah dari rupa, P peluang hanya sekali, dan U untung besar. Jika kita lihat ada unsur-unsur ini berwaspadalah. Jangan cepat menjadi mangsa skim-skim penipuan seperti ini dan jika berwaspada, jika mempunyai syak, sila hubungi Bank Negara Malaysia atau Suruhanjaya Security untuk mendapatkan kepastian. Orang kata kalau too good to be true, memang bukanlah tu. Bukanlah tu. If it's too good to be true, it probably is. So saya nak nak nasihatkan sikit lah sebab kami dapat banyak aduan dan kebanyakan aduan ni macam Macau scam Orang akan telefon dan mengatakan anda ada tunggakan saman lah, saya call daripada mahkamah lah dan itu. Saya nak sarankan jangan panik. Nanti first thing jangan panik. Dia kalau dengar orang cakap kami dari Bank Negara, dah terus lah duduk orang akan panik lah. Jangan panik. Saya nak cakap jangan panik. Memang susah, jangan panik lah dan tapi satu lagi, jangan dedahkan apa-apa maklumat peribadi, especially nombor akaun. Dia akan minta lah PIN number, lepas tu dia akan minta tag number lah, macam-macam, dan pada saya dan suruh buat pemindahan wang. So jangan terperangkap kalau boleh jangan terpedaya, dan juga kalau senang sekali kalau kita tak sure, tamatkan panggilan tersebut dan call either Bank Negara atau bank-bank sendiri, dapatkan penjelasan. Tidak akan ada apa-apa pelaburan yang tanpa risiko lah. Jika sesuatu orang itu menjanjikan bahawa anda akan dapat pulangan yang tinggi tanpa risiko, itu adalah tanda-tanda lah. Those are red flags. Baik, sedikit saja yang masa yang kita ada lebih kurang 2 minit lagi, Datin, mungkin untuk kita buat rumusan. Tapi saya rasa sangat berharga apa yang seperti Datin pesan, datangnya dari Bank Negara sendiri pula tu pesanan-pesanan itu. Mungkin kalau boleh kita tahu apa lagi sebenarnya yang penting untuk kita ingat, terutamanya kalau kita bercakap tentang FAN dan juga untuk episod-episod yang akan datang dalam sesi khas kita ini. Episod-episod yang akan datang akan memberikan banyak ilmu pengetahuan mengenai pengurusan kewangan, ada juga pasal insurans dan juga takaful, ada juga pasal penipuan. Kami ada jemputan dari PDRM untuk sesi tersebut. Jadi pada saya lah setengah jam aja Encik Jawahar. Tontonilah ruang bicara yang akan datang. So ada 8 lagi episod. So kita boleh dapat macam-macam maklumat, dan juga kalau boleh masuk website FAN dan juga ahli-ahli FAN yang ada, sebab macam-macam maklumat mengenai ilmu pengetahuan pasal celik kewangan ada dalam website-website ini. Cik Joha, kalau ada secara ringkas sebagai penutup. FAN akan terus bekerjasama dengan segala agensi kerajaan, dengan persatuan industri untuk menerajui dan untuk mencapai matlamat untuk kita memastikan supaya rakyat Malaysia
celik kewangan. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Datin Arlina Arif, Pengarah Jabatan Link dan Pejabat BNM Bank Negara Malaysia, dan juga Encik Jawar Ali Amir Ali, Timbalan Pengurus Besar Pejabat Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Security Malaysia. Ini adalah episod pertama Ruang Bicara bersama-sama Jaringan Pendidikan Keuangan ataupun FAN, dan kita ada 6 episod lagi sebenarnya untuk bercakap banyak perkara berkenaan dengan memantapkan lagi dan memperkasakan literasi keuangan kita semua. InsyaAllah jumpa lagi pada lain masa. Saya Wan Syarina, ini Ruang Bicara, ini Bernama TV. Jumpa lagi.